Allahumma barik wa sallim nahmadu nusalli ala rasulil karim amma ba'. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah SWT dan para malaikatnya menurunkan rahmat ke atas orang-orang yang bersahur. Hadis riwayat Tabarani dan Ibnu Hibban. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, Allah SWT dan para malaikat yang menurunkan rahmat ke atas orang-orang yang bersahur. Hadis riwayat Tabarani dan Ibnu Hibban. Begitu besar nikmat dan ihsan Allah SWT ke atas umat ini, sehingga melalui keberkatan Ramadan dia telah menjadikan makan sebelum berpuasa yang dinamakan bersahur itu pun satu perkara yang mendatangkan pahala. Dengan bersahur juga orang-orang Islam diberikan ganjaran. Banyak hadis yang menyebut kelebihan dan ganjaran bersahur. Allama Aini rahmatullahi telah menukilkan ijma' ulama' bahawa bersahur adalah sunat. Begitu juga beliau juga telah menukilkan hadis-hadis pada 17 orang sahabat radhiyallahu anhum tentang kelebihan bersahur. Ramai manusia terlepas pada kelebihan bersahur kerana kemalasan, dan ada sebahagian yang lain pula selepas saja solat tarawih terus makan lalu pergi tidur. Mereka ini juga terlepas pada ganjaran tersebut. Dari segi bahasa, sebagaimana yang ditulis dalam kamus, sahur adalah makanan yang dimakan ketika hampir waktu subuh. Sebagian ulama' mengatakan bahawa waktu bersahur bermula setelah separuh malam berlalu. Sementara penulis kitab Kasyaf pula mengatakan bahawa waktu bersahur ialah 1/6 terakhir pada malam, iaitu seluruh malam dibagi kepada 6 bahagian dan masa bersahur adalah bahagian yang terakhir. Contohnya ialah jika tempoh pada terbenam matahari sehingga naik fajar sadiq adalah 12 jam, maka 2 jam yang terakhir ialah masa untuk bersahur. Melewatkan bersahur adalah lebih utama dengan syarat tidaklah keterlaluan sehingga mula syak terhadap puasa itu sendiri. Kelebihan bersahur telah dinyatakan dalam banyak kitab. Dalam banyak hadis Nabi SAW telah bersabda, perbezaan antara puasa kita dengan puasa Ahlul Kitab, iaitu Yahudi dengan Nasara, ialah dengan bersahur. Mereka tidak bersahur. Dalam hadis yang lain, bagi dia SAW bersabda, bersahurlah kerana dalam bersahur terdapat keberkatan. Dalam hadis yang lain, bagi dia SAW juga bersabda, terdapat keberkatan dalam 3 perkara: berjemaah, sarid dan bersahur. Maksud berjemaah dalam hadis ini adalah umum. Solat berjemaah dan apa-apa saja amalan yang orang Islam lakukan secara berjemaah akan disertai dengan bantuan Allah SWT. Sarid pula ialah roti yang direndam dengan kuah daging yang ia sangat lazat. Ketiga ialah bersahur. Apabila baginda SAW memanggil mana-mana sahabat untuk makan sahur bersama, baginda SAW bersabda, datanglah dan makanlah makanan yang berkat ini. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, bersahurlah untuk mendapatkan kekuatan berpuasa dan tidurlah pada waktu tengah hari, iaitu kailullah, untuk membantumu bangun pada akhir malam. Sayyidina Abdullah bin Haris radhiyallahu an telah meriwayatkan daripada seorang sahabat bahawa beliau berkata, saya pernah bertemu Nabi SAW sewaktu baginda SAW sedang bersahur. Baginda SAW telah bersabda, bersahur adalah perkara yang diberkati yang Allah SWT telah kurniakan kepadamu. Janganlah kamu meninggalkan bersahur. Baginda SAW telah memberikan galakan untuk bersahur dalam banyak hadis, sehingga kan baginda SAW telah bersabda, jika tiada apa-apa, maka makanlah walaupun sebiji tamar kering dan minumlah walaupun seteguk air. Oleh kerana itu, hendaklah orang yang berpuasa mengambil berat terhadap amalan yang memberi 2 faedah ini, iaitu untuk kesenangan dan manfaat diri sendiri di samping memperoleh pahala dengan percuma. Semoga Allah Ta'ala bagi taufik untuk kita ambil iktibar, amalkan dan sampaikan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.